Nabi SAW. Hakikatnya hati Nabi bersih. Ini bukan sebenarnya cuci bagi bersih. Hati baginda SAW bukan bersih, bukan kotor, tetapi ini ialah untuk dimasukkan bagi dalam hati Nabi SAW iman dan juga hikmah. Baik, selepas itu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Ta'ala, bila selepas perkara ini semua berlaku, telah dibawa Buraq kepada Nabi SAW. Buraq ini ialah satu binatang daripada syurga. Binatang yang mana berwarna putih, yang mana sederhana besarnya, mana tidak besar seperti kuda dan juga tidak kecil seperti keledai. Dia ialah pertengahan. Buraq ini ialah dibawa oleh Allah Ta'ala daripada syurga. Untuk apa? Dia jemput Nabi SAW. Nabi SAW telah naik Buraq ini. Buraq ini bila dia bergerak, satu langkah dia ialah sejauh mata memandang. Maknanya terus hilang dari pandangan. Maknanya satu langkah Buraq ini bila berlangkah, maknanya terus hilang dari pandangan. Perjalanan yang mana begitu jauh. Jadi Buraq ini merupakan binatang yang mana dibawa dari syurga dan merupakan binatang tunggangan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Buraq ini bila Nabi SAW naik, Buraq ini pun telah bergerak membawa Nabi SAW. Bila Buraq ini bergerak, kalau ikut dalam kitab-kitab sirah, dalam kitab hadis ada banyaklah kisah. Kalau kita sampaikan detail cerita tentang Nabi Isra Mi'raj ni, kalau digabungkan daripada pelbagai riwayat, mungkin ambil masa 2-3 jam. Bahkan mungkin ambil masa 3 jam. Kalau kita cerita satu demi satu riwayat daripada pelbagai kitab. Namun kita ambil yang ringkas-ringkas saja. Nabi SAW bila baginda SAW naik Buraq itu bergerak. Bergerak dari mana? Bergerak dari Mekah. Nak pergi ke mana? Nak pergi ke Masjidil Aqsa di Palestin. Jadi sekarang ini dipanggil apa tuan-tuan dan puan? Ini dipanggil Isra. Perjalanan ini dipanggil Isra. Dari Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa di bumi Palestin ataupun di Al-Quds. Di Al-Quds, Baitul Maqdis. Bila Nabi SAW bergerak, Nabi SAW telah berhenti di 4 tempat sebelum sampai ke Masjidil Aqsa. Baginda SAW telah berhenti di 4 tempat. Tempat yang pertama baginda berhenti, baginda tengok banyak pokok kurma. Jibril AS perintah kepada baginda supaya turun solat 2 rakaat di situ. Nabi SAW telah turun. Selepas selesai solat, Jibril AS bagi tahu tempat yang tuan solat tadi, tempat itu namanya Taibah. Taibah ini maknanya Madinah itu nama lain bagi Madinatul Munawwarah. Nabi SAW bergerak lagi. Baginda SAW telah berhenti di satu tempat yang mana di sana terdapatnya menara putih dan juga terdapatnya pokok rindang. Nabi SAW telah turun berhenti solat di situ. Jibril AS bagi tahu tempat itu ialah namanya Baitul Laham. Dan Baitul Laham ialah tempat kelahiran Nabi Isa AS. Dan tempat ini juga terletak di Syam. Nabi SAW bergerak lagi. Baginda SAW telah berhenti di satu kawasan. Yang kawasan itu subur, penuh juga dengan pokok-pokok dan kawasan hijau. Nabi SAW telah berhenti solat di situ. Jibril AS bagi tahu tempat tersebut ialah namanya Madian. Dan Madian ialah kampung Nabi Shu'aib AS. Nabi Shu'aib AS ialah bapa mertua kepada Nabi Musa AS. Nabi SAW bergerak lagi. Jibril AS perintah kepada baginda supaya turun berhenti solat di atas satu gunung yang begitu tinggi. Nabi SAW solat di atas gunung tersebut. Selesai solat, Jibril AS bagi tahu kepada Nabi SAW tempat yang tuan solat tadi, tempat itu ialah Tur Sina atau dipanggil Tur Saina, iaitu tempat Nabi Musa AS bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi SAW berhenti di beberapa tempat? 4 tempat sebelum sampai ke Masjidil Aqsa. 4 tempat itu pertama di Madinah, yang kedua Baitul Laham dan di Syam, dan yang ketiga ialah di Tur Sina, dan satu lagi di Madian, dan yang keempat iaitu di Tur Sina. Selepas itu baru Nabi SAW sampai di Baitul Maqdis. Pada lepas itu Nabi SAW lanjutkan perjalanan di Baitul Maqdis. Para ulama sebutkan kenapa hikmah Nabi SAW berhenti di tempat-tempat tersebut. Apa hikmah? Di antara hikmah yang begitu halus ialah sebenarnya siapa yang baca dalam hadis dan juga sirah Nabi SAW, dia akan dapati Nabi SAW
sentiasa ambil peran untuk singgah di tempat-tempat yang ada kaitan dengan orang soleh, terutama para nabi yang terdahulu. Ini memang ada dalam sirah Nabi SAW. Dan kalau siapa baca maka akan dapati perkara ini. Nabi SAW ketika Isra Mi'raj pun baginda berhenti di tempat nabi-nabi yang terdahulu. Tempat siapa? Pertama, Nabi berhenti di Madinah. Ini isyarat bahawa satu hari nanti Islam akan tersebar dan baginda akan menakluk bumi Madinah. Islam akan tersebar dari sana. Takluk dengan makna baginda akan sampai dan baginda akan sebarkan Islam di Madinah. 3 lagi tempat yang seterusnya, iaitu tempat Nabi Isa AS, Nabi Musa AS, Nabi Shu'aib AS. Baginda singgah di tempat tersebut, satu, kerana ambil keberkatan dari tempat Nabi yang terdahulu. Jadi mengambil berkat, singgah di tempat orang soleh, bukan saja dilakukan oleh kita dituntut lakukan. Sebenarnya Nabi SAW ketika baginda Isra Mi'raj pun, baginda SAW telah mengambil berkat, atau dalam istilahnya dibagi tabarruk, ambil berkat dengan solat di tempat Nabi yang terdahulu. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kita sampai tempat-tempat Nabi terdahulu, maka sebab itu para ulama disebutkan disunatkan untuk solat di situ. Nabi SAW telah solat di mana tempat-tempat para Nabi yang terdahulu. Satu lagi isyarat kenapa Nabi singgah tempat tersebut. Kenapa Nabi SAW singgah di tempat tersebut? Isyaratnya ialah kesemua tempat itu satu hari nanti semua akan tunduk kepada Islam dan Islam akan tersebar di situ. Bila Nabi SAW wafat, Islam tersebar di Syam. Islam tersebar sehingga pengikut Nabi Isa AS pun telah ikut agama Nabi SAW. Islam telah tersebar di Mesir dan seterusnya. Nabi SAW telah lanjutkan lagi perjalanan ke mana? Baginda SAW telah lanjutkan lagi perjalanan pergi ke Masjidil Aqsa di bumi Palestin. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah SAW. Maknanya beberapa pemandangan. Ini para ulama sebutkan, adakah Nabi tengok peristiwa yang saya akan sampaikan ini di bumi ke sebelum sampai Masjidil Aqsa atau ketika di langit? Para ulama menyebutkan yang rajihnya ialah peristiwa ini baginda SAW lihat ketika berada di bumi sebelum sampai di Baitul Maqdis. Iaitu apa dia? Antara peristiwa yang dipampang daripada Nabi SAW, baginda lihat ada orang yang mana dia tanam pokok tu waktu tu juga berbuah, keluar 7 tangkai, daripada setiap tangkai keluar 100 buah. Maknanya bila tanam keluar buah dia, tanam dia keluar buah dia, tanam dia keluar buah dia, dan dimakan hasil tanaman itu. Begitu segera berbuah. Jibril AS bagi tahu ini ialah orang daripada kalangan umat Tuhan yang mereka menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Setiap RM1 sebagai contohnya dikali gandakan 700 dan ganjaran mereka begitu segera. Allah bagi ganjaran sedekah infak ini begitu segera. Nabi SAW juga diperlihatkan itu antara ganjaran baik. Baginda SAW juga diperlihatkan dengan ganjaran buruk ataupun azab buruk, balasan buruk yang dikenakan kepada umat baginda SAW. Antara yang baginda SAW lihat, baginda lihat bahawa ada orang yang mana dia dihentakkan kepalanya dengan batu sehingga kepalanya hancur berkecai. Kemudian kepalanya pulih balik. Kemudian batu itu dihentakkan kembali di kepalanya sehingga kepalanya hancur berkecai, batu pulih balik. Itulah seterusnya. Jibril AS bagi tahu kepada baginda SAW, orang ni ialah orang yang mana